InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita berkumpul dan insya-Allah sama-sama kita berbincang-bincang. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat ini akan diberikan oleh Allah barakahnya, insya-Allah. Saya minta maaf terpaksa kita tangguhkan perbincangan kita ni ke petang kerana pagi tadi ada hal urusan lain. Alhamdulillah, pertama-tama kita memulakan dengan kita membaca syahadah untuk kita sama-sama membetulkan niat kita. Niat kita hanya satu, mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan selain daripada redha Allah itu kita ingin supaya Allah Taala menghidupkan kita dengan Islam dan perjuangan Islam, untuk kita sama-sama mati dalam keadaan Islam dan perjuangan Islam, membebaskan diri kita daripada syirik dan segala perkara-perkara yang menyebabkan kita larut dalam kehidupan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hari ini insya-Allah akan sambung kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, kalimah yang baik yang telah pun kita buat. Yang pertama sekali kalimah baqiyatus salihah. Kemudian kita telah bincangkan kalimah hauqalah. Kalau baqiyatus salihah tu kita bincang kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian kalimah hauqalah iaitu la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hari ini kita akan sambung lagi kalimah yang ketiga daripada siri yang pertama dapat bahagian kalimat istirja disebutnya. Istirja iaitu kalimah untuk kita kembalikan kejadian-kejadian musibah, kita kembalikan, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, kita nak merasai bahawa kita adalah hamba Allah. Seluruh yang ada pada kita adalah milik Allah. Seluruh anggota kita, makanan kita, rezeki kita, harta kita, anak-anak, suami, isteri kita, segalanya adalah merupakan milik Allah. Malahan hidup dan mati juga adalah merupakan milik Allah. Inna lillah. Segala yang ada pada kita ni Allah punya. Ini satu perasaan, satu perkara yang kita nak rasa. Bukan nak tahu, nak rasa. Inna lillah. Sesungguhnya segalanya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Iaitu kita nak merasakan bahawa segalanya itu akan kembali kepada Allah, akan merujuk semula kepada Allah. Maka kita nak melihat sesuatu, ini daripada Allah, dan kemudian semua itu adalah kembali kepada Allah. Kita telah pun berbincang
bagaimana kalimat ini adalah antara kalimat yang akan menjadikan musibah itu, segala perkara musibah, perkara yang berat dalam hidup kita itu sebagai perkara yang menjadi yang sumber kebahagiaan. Jadi kita nak tukar. Jadi kalimah ini akan menukar kita kata musibah-musibah yang ada itu menjadi suatu yang membahagiakan. Suatu yang membahagiakan. Jadi kita dah membincang musibah yang ada itu sasarannya ada 4, dari sudut jasmani, dari sudut keluarga, dari sudut harta, dari sudut harga diri ataupun kemuliaan. Dan musibah itu kita dah bincang juga bagaimana dengan sebab musibah itu kita akan mendapat satu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat balasan tanpa batas. Allah akan menolong kita dan sebagainya. Kita dah bincanglah. Dan hari ini kita akan sambung lagi bagaimana kita ingin menjadikan kalimah innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sebagai bekalan kita, sebagai sesuatu yang kita akan jadikan satu kekuatan, iaitu menukarkan musibah, menukarkan bencana, menukarkan segala perkara buruk yang kita rasa tak sanggup nak hadapi, kita rasa susah, payah, menderita, kita rasa kekosongan dalam diri kita nak tukarkan kepada bahagia, kepada happiness, kepada sukses. Macam mana kita nak tukar kita kata musibah-musibah itu. Jadi insya-Allah kita akan melihat pada hari ini dari sudut tarbawinya, macam mana kalimah itu boleh menjadi suatu sumber kekuatan kepada kita, sebab kita akan berhadapan dengan kesusahan. Macam hari ini kita dapati banyak perkara dah berlaku, orang-orang yang ditahan di hospital, baru-baru ditahan di hospital. Walaupun dia tak sakit ditahan. Tak ada simptom pun tak ada. Tanda-tanda sakit pun tak ada, ditahan. Kenapa? Dikatakan positif. Kemudian begitu juga kita lihat bagaimana keadaan di rumah-rumah, di kampung-kampung telah datang ke orang-orang yang telah berkuasa, dikatakan berkuasa, pergi ke rumah-rumah, paksa orang yang ada di rumah-rumah di kampung-kampung itu untuk mengambil test, dan kemudian bila positif dia terus nak bawa ke hospital, nak paksa duduk ke hospital. Kita pun tak tahu apa planningnya. Kita harap perkara itu tidak menyebabkan lebih banyak yang mati. Kita harap begitu, insya-Allah. Jadi macam mana kita nak menjadikan kalimah istirja' ini, kalimah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini sebagai satu yang akan menjadikan kita ini lebih kuat daripada biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam satu hadisnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib, atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang telah diberikan oleh Rasul ini kepada kita. Sesungguhnya innalillah, sesungguhnya hanya Allah sahajalah yang mempunyai hak untuk mengambil dan memberi. Ma'a'ta wa kulli syai', dialah yang berhak untuk mengambil dan memberi segala yang ada kepada kita ini. Segala sesuatu yang diberikan dari sisinya ditentukan masanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia bagi sesuatu pada kita, kata Nabi, maka dia telah ditentukan waktunya, ajal, bi ajalin musamma, wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma. Maka setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah itu, Allah telah tetapkan waktunya, maknanya ada ajal. Kita ingat kita aja ada ajal, rupanya kereta kita pun ada ajal juga, rumah kita ada ajal juga, anak kita ada ajal, rezeki pun ada ajal. Wa kulli syai' indahu bi ajal. Jadi fal tasbir, maka bersabarlah, maka hendaklah kamu bersabar. Maka Nabi kata semuanya akan ada ajal, sama ada kita pergi dulu atau barang-barang kita, harta kita, kesihatan kita yang pergi dulu. Maka kata Nabi, fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan melakukan hisab, melakukan hisab. Jadi Nabi gambarkan kepada kita bahawa setiap sesuatu itu adalah hak Allah. Ma akhadhahu wa lahu ma a'ta. Apa yang Allah nak bagi, apa yang Allah nak beri, itu semua itu adalah merupakan hak Allah.
Dan setiap sesuatu yang Allah bagi pada kita, dia ada ajal, dia ada tempoh, dia ada waktunya. Kan? Maka hendaklah kamu bersabar. Nabi kata apa? Bersabar. Fal tasbir wal tahtasib. Dan kamu juga merenung, meneliti, menghisap, bermuhasabah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita segala kemudahan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau laut, kita boleh berenang, kita boleh berlayar. Kalau darat, kita boleh berjalan, naik kereta. Kalau kita ada udara, kita boleh menghirup udara. Kita ada kesihatan dan sebagainya. Segala fasiliti, segala perkara yang ada pada kita ini adalah pinjaman daripada Allah. Ini akidah. Ini akidah. Jadi Allah gambarkan, Rasul gambarkan bahawa segalanya adalah merupakan pinjaman daripada Allah. Maka dialah yang berhak untuk menarik kembali. Allah yang berhak. Dia nak bagi, dia ambil. Dia nak bagi, dia ambil. Maka Allah lah yang memberi rezeki dan dia berhak untuk memutuskan rezeki tadi, pemberiannya. Jadi Allah bagi kita kerja, Allah juga bagi kita tak ada kerja, buang kerja. Allah bagi duit, Allah juga bagi kita tak ada duit. Allah yang menentukan. Dan kemudian Allah yang menentukan pemakaiannya. Berapa lama kita bersama dengan perkara tersebut, Allah yang tentukan, bukan kita. Kita ingat kita punya. Kita kata kita punya, maka kita ingat kitalah yang tentukan bila kita nak, bila kita tak nak. Tapi bukan. Walaupun kita seorang raja, walaupun kita seorang sultan, kita tak akan dapat kontrol berapa lama nak dapat. Saya teringat yang dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka, dulu Yang Maha Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Bagaimana tuanku ketika itu menghadapi anaknya yang sakit, Tengku Jalil. Tengku Jalil, anaknya yang dikasihi sakit, Allah izin, kanser. Jadi masih muda lagi. Masih muda lagi. Saya ingat lagi pada masa itu, ketika tuanku susah hati, maka kita boleh bertemu dengan tuanku di masjid-masjid, solat subuh di masjid berjemaah. Terkejut rakyat. Tuanku solat subuh bersama-sama dengan rakyat di masjid sini, kejap masjid sana, dia tukar-tukar lah. Ketika itu mungkin tuanku ingin mencari ketenangan bersama dengan solat pada masa itu, kerana anaknya Tengku Jalil rahimallah telah pun sakit pada masa itu. Dan akhirnya dibawa berubat di Singapura, dibawa berubat di China dan sebagainya. Seluruh mereka yang paling pandai di dunia dengan ubat yang paling hebat di dunia nak diberikan rawatan kepada Yang Mulia Tengku Jalil pada masa itu rahimallah. Tetapi Allah izin sampai waktu meninggallah dia. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila sampai ajal mereka, tak lambat walaupun satu saat, tak cepat walaupun satu saat, maka meninggallah dia. Maka di sini kita lihat bagaimana walaupun kita seorang yang berkuasa, berpengaruh, berharta, seorang yang hebat, tetapi bila sampai waktunya Allah ambil, Allah ambil. Begitu juga Firaun. Kita tengok Firaun dengan kekuasaan dia, kehebatan dia. Bila sampai waktu mati, mati dia. Maka dialah yang berhak, Allah lah yang berhak untuk menyatakan kepada kita bila dia nak ambil. Dia saja. Dialah yang berhak untuk menyatakan kepada kita, kita ni layak tak layak nak dapat sesuatu. Allah yang maha berhak. Kalau kita layak dan Allah SWT izinkan, maka kita dapat. Kalau kita tidak layak, maka kita tak dapat, Allah tak izinkan. Maka di sinilah kita lihat bahawa sesuatu yang berlaku, sesuatu yang ada di depan kita ini, semuanya itu merupakan pinjaman daripada Allah. Pinjaman daripada Allah. Jadi maknanya Allah yang berhak bagi, Allah yang berhak ambil. Allah yang tentukan berapa lama kita nak pegang kopiah kita ni kopiah. Ada masanya sampai peringkat mungkin dia hilang ataupun misplaced ataupun orangnya hilang kan. Jadi nak sebut kat sini kan, siapa, apa, berapa lama, itu adalah hak Allah. Maka sebab itulah bagi mereka yang beriman itu, maka mereka perlu melakukan muhasabah. Itu kata Nabi SAW, fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan hendaklah kamu bermuhasabah. Di sinilah digambarkan bahawa maka bagi orang beriman wajib dia bermuhasabah. Apa yang Allah bagi pada dia, dia tengok ada lagi ke tak ada lagi. Sampai bila? Sebab tu bila ada kat kita, kita kena syukur.
Bila kita bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah. Allah akan tambah. Maka merenung diri itu sangat penting. Kerana dengan merenung itu kita boleh mendapat banyak pelajaran yang berharga. Maka kita pun ambil beratlah. Malah kita pun ambil beratlah nikmat Allah bagi. Kita tidak kufur nikmat. Kita tidak menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang Allah murka. Kenapa? Kerana nikmat itu tak lama pada kita. Kalau kita hari ini kaya, jangan rasa kita kaya sampai bila-bila. Kalau kita hari ini miskin, jangan rasa miskin sampai bila-bila. Allah yang tentukan berapa lama kita kaya, berapa lama kita miskin. Allah yang tentukan berapa lama kita sihat, berapa lama kita sakit. Allah yang tentukan berapa lama kita kuat, berapa lama kita lemah. Jadi kita nak tengok sini, Allah yang tentukan. Maka kita mengadakan muhasabah, merenung diri kita. Dan merenung inilah yang akan dapat pelajaran. Maka siapa yang merenung ini akan dapat pelajaran. Paling tidak, kita dalam renungan itu kita boleh sedar bahawa kita tidak boleh terlepas untuk ingat Allah. Paling tidak bila muhasabah ni kita tak boleh terlepas daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita nak kena rasa sesuatu yang penting dalam kehidupan kita pada hari ini, yang mana ramai orang yang tak perasan perkara ni penting. Baik. Maka di sinilah kita akan buat muhasabah. Antaranya ada 4 muhasabah. Yang pertama, muhasabah yang asas, manfaat sesuatu yang ada pada kita. Jadi kita melihat segala yang ada pada kita ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ia anugerah Allah, maka kita fikirkan apakah manfaatnya, kebaikannya yang Allah bagi itu. Maka apabila kita fikirkan kemanfaatannya, kebaikan yang kita ada tu, maka kita tidak akan menyalahgunakannya. Kerana ada kalanya sesuatu yang kita diberikan oleh Allah, kita gunakan pula untuk nak sesuatu yang maksiat pula. Jadi kita nak tengok apa yang ada pada kita, apa manfaat yang kita dapat. Allah bagi kita nyawa, bukan Allah nak bagi nyawa kita supaya kita hidup, tapi supaya kita boleh gunakan nyawa itu untuk bermanfaat. Allah bagi kita harta. Harta itu bukan saja-saja Allah bagi kita, tapi bagaimana harta itu boleh bermanfaat kepada kita. Nampak? Jadi semua yang Allah bagi itu, macam mana kita nak jadikan perkara itu bermanfaat, sebab benda itu datang dan pergi. Allah bagi, Allah ambil. Dan berapa lama Allah ambil, Allah bagi itu terpulang pada Allah. Allah yang maha berkuasa, dia Tuhan punya. Maka bila kita dapat kereta contohnya, maka kita akan manfaatkan kereta tu. Kita dapat rumah, kita manfaatkan rumah itu. Ini muhasabah. Maka paling kurang daripada muhasabah ini, kita akan dapat manfaat daripada perkara yang Allah bagi tadi. Allah bagi sakit. Tentu Allah bagi sakit. Kita, apa manfaat sakit ni? Banyak manfaat sakit. Antaranya manfaat sakit ini, Allah SWT akan melembutkan hati kita. Kita mudah menangis. Bila kita sakit, bila kita susah, mudah menangis. Mudah menangis. Bila menangis, buat sungguh-sungguh. Kan? Bila sakit, kita lebih dekat dengan Allah. Itu manfaatnya. Bila sakit, Allah ampunkan dosanya. Kan? Allah ampunkan dosa kita. Jadi, Allah tingkatkan darjat kita bila sakit. Jadi, apa manfaat sakit ni? Banyak manfaat sakit. Bukan sakit tak ada manfaat. Jadi, apabila kita mendapat sakit, mendapat kesusahan, maka kita berfikir supaya kita dapat keampunan Allah. Kita dapat munajat pada Allah, mendekati Allah. Kita dapat meningkatkan lagi diri kita. Kita berfikir macam mungkin ada kafarah, ada dosa-dosa yang kita buat. Maka kita tengok sakit tu, kesusahan tu, bencana tu jadi manfaat bagi kita. Walaupun asalnya nampak macam susah, tapi apabila kita merenungnya, muhasabah, maka dia menjadi semak baru, jadi sumber tarbiyah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila Allah bagi sesuatu, maka kita manfaatkan. Jadi apabila kita dapat manfaatkan itu, maka sudah tentulah kita akan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kita belajar daripada kelemahan, kesalahan bila kita mendapat musibah contohnya. Begitu juga bila kita mendapat kebaikan, kita kena renung. Kebaikan ni Allah bagi bukan saja Allah bagi kita, tapi satu ujian bagaimana kita nak bersyukur pada Allah. Maka kita gunakan perkara yang baik itu untuk bermanfaat pada kita, untuk kita bantu pula agama Allah. Kita meningkatkan hidup kita dengan kebaikan yang lebih banyak dan sebagainya. Yang kedua ialah kita bermuhasabah, iaitu untuk
pemeliharaan. Memeliharakan apa yang Allah beri. Maknanya bila kita tahu perkara itu Allah pinjamkan kepada kita, maka sudah tentulah orang yang meminjam ni ada dia punya kewajipannya, tanggungjawabnya. Maka apakah kewajipannya? Kewajipannya tentulah dia memelihara, menjaga supaya perkara yang diberikan oleh Allah itu tidak rosak. Tidak rosak. Jadi apabila kita merasai bahawa ini adalah daripada Allah, inna lillah, dan akan kembali balik kepada Allah, Allah akan ambil semula, wa inna ilaihi raji'un, Allah akan ambil semula, maka sudah tentulah kita akan memelihara perkara yang Allah beri kepadanya, kerana hakikatnya bukan kita punya, tapi Allah punya. Bila Allah punya, main tentulah kita nak jaga balik apa yang Allah beri tadi. Maka memelihara inilah yang akan membawa kepada kesyukuran. Kita nak memelihara segala yang Allah bagi, nikmat ataupun nikmat. Nikmat ni satu yang kita senang, ataupun nikmat satu yang kita tak suka. Kita memelihara tadi, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Dan siapa yang tak pandai bersyukur, Allah tak tambah nikmat dia. Apa rahsia kita nak dapat nikmat daripada Allah ni? Rahsia dia bersyukur je. Allah bagi satu, kita alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku syukur kat engkau ya Allah. Allah tambah lagi. Allah tambah lagi nikmat. Jadi dengan kita bersyukur. Yang ketiga ialah kita mengoreksi, kita muhasabah tentang kebenaran. Apa maksud kebenaran ni? Al-haq. Maknanya segala yang Allah beri kepada kita, baik dan buruk, bila dia kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka maknanya apa? Maknanya kita nak kaitkan dengan al-haq, kebenaran itu ialah ini adalah amanah. Yang pertama tadi, apa manfaat dia? Kita fikir nak buat manfaat dia. Yang kedua nak pelihara dia. Yang ketiga, ini amanah. Kita muhasabah bahawa apa sahaja yang kita satu yang diberikan oleh Allah itu adalah satu amanah. Kita kena perhatikan satu amanah ini. Kalau kita suami, amanah suami. Bapa, amanah bapa sebagai bapa kepada anaknya. Isteri, amanah sebagai seorang isteri. Kekuasaan adalah amanah. Jawatan adalah amanah. Anak dan isteri adalah amanah. Maka kita jalankanlah amanah itu dengan benar. Ini maksud kita faham hakikat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ni daripada Allah, dan Allah akan ambil balik semua. Maka apa sahaja yang ada pada kita ini, inilah dikatakan sebagai amanah. Maka kita jadikan dia sebagai satu kekuatan. Jadi kuatlah. Jadi muhasabah. Dari sini dia kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un akan menjadi sumber tarbiyah, sumber pendidikan, sumber kesedaran kita. Sebab itulah kita nak lihat di sini, kita kena ada muhasabah. Kemudian begitu juga digambarkan yang keempat ini ialah kita muhasabah tentang masa, waktu. Walaupun kita kata kita nak sangat perkara itu, sampai waktu habis, Allah akan ambil. Walaupun kita tak suka perkara itu, kita tak nak, sampai waktu Allah ambil juga, hilang. Kita jadi baik. Kita nak sesuatu yang baik datang kepada kita. Apabila sudah waktunya habis, biarpun kita buat dengan baik, kita lakukan dengan baik, dengan amanah, dengan tanggungjawab, kita pelihara, tetapi dia akan habis juga. Allah akan ambil. Jadi pemutusan kesenangan, Allah putuskan kesenangan, adalah disebut musibah. Bila kesenangan diputuskan, itulah dipanggil musibah. Tetapi kebanyakan manusia lupa tentang dirinya, bahkan tidak tahu tentang dirinya itu, kerana dia telah mempunyai perkara itu bertahun-tahun. Macam kita ada muka muka macam ni. Tengok muka kita, wah handsome, wah hidungnya mancung, wah pipinya tersorong-sorong, ataupun badan dia sasa, sihat, kemudian harta pula. Jadi bila kita melihat sesuatu yang senang, nikmat yang diberi kepada kita, kita terlupa sebab dia dah selalu ada dengan kita, dah selalu bersama kita bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun dah bersama kita. Maka kita terlupa bahawa itu sebenarnya adalah daripada Allah, dan Allah akan bagi kepada kita pada masa-masa tertentu, saat tertentu. Maka pada kita itulah bila kita faham akan hakikat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka kita pun jagalah.
amanah tadi, nikmat tadi, musibah tadi, yang mana Allah akan berikan pergantian giliran-giliran. Jadi inilah perkara yang muhasabah. Jadi bila kita muhasabah tentang ini, maka insya-Allah kita akan mendapat sesuatu yang baik, sesuatu yang baik insya-Allah. Maka sebab itulah kata Hasan Al-Basri, ketika datangnya musibah, maka seharusnya setiap musibah itu mengingatkan kita kembali kepada Allah. Jadi bila kita ada musibah je, ada bencana je, ada sesuatu yang kita tak suka yang berlaku, maka kita akan kembali mengingatkan diri kita kepada Allah. Maka bila berlaku musibah, apa tugas kita? Pertama, ingat Allah. Allah yang bagi inna lillah. Maknanya kesenangan yang ada pada kita itu diputuskan dengan musibah. Kita sihat diputuskan jadi sakit. Kaya diputuskan jadi miskin. Lapang diputuskan jadi sempit kehidupan kita dan sebagainya. Maka kita bila ditimpakan musibah itu, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Maka kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa bila kita ingat Allah tadi, maka kita baiki diri kita. Itu at-taubat, at-taubah, at-taubah. Maka Imam Hasan Al-Basri berpesan, sangat mengherankan kalau ada orang yang ditimpa musibah tetapi tidak faham akan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ayat Allah yang kita baca itu suratul Baqarah ayat 155 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan kepada kamu ujian. Sungguh-sungguh Allah akan bagi ujian kepada kamu. Maka janganlah sedikit ketakutan. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dalam tanaman. Dan berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Jadi orang yang Allah bagi kesusahan ujian tadi, maka dia pun bersabar, maka beri kabar gembira. Siapakah orang bersabar ni? Bila Allah bagi musibah ni, allazina iza asabathum musibah. Mereka lah orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka bencana, musibah, kan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka pun berkata, sesungguhnya segalanya ini adalah milik Allah. Semua ni Allah punya dan Allah yang ambil, Allah yang akan ambil, kepada Allah akan kembali. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapat barakah dan mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Dan mereka telah orang yang mendapat muhtadun. Jadi orang yang mendapat hidayah Allah ni ialah orang-orang yang sabar. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'minun ayat 44 dan 45. Saya bacakan makna sajalah, kita masa tak banyak. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang ku katakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka. Dan Fir'aun serta kaumnya dikepung dengan azab yang amat buruk. Jadi Allah gambarkan kepada kita tentang apabila Allah memberikan satu musibah, sesuatu kepada satu perkara, maka dia serahkan, dia menyerahkan, dia meletakkan kepada Allah, urusan-urusan itu kepada Allah. Maksudnya dia dikembalikan kepada Allah. Tentulah Allah ni Maha bijaksana, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bagi kepada Allah. Maka dengan sangka yang baik tadi, maka Allah telah pelihara mereka daripada azab, daripada tipu daya, kejahatan orang-orang Fir'aun ataupun orang-orang yang jahat tadi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88, dan ingatlah kisah Zunnun. Siapa Zunnun ini? Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah. Nabi Yunus, dia keluar daripada kaumnya keadaan marah. Kaumnya tak nak ikut cakap dia, tak nak dengar dakwah dia. Lalu ia menyangka bahawa kami tidak akan mempersempitkan, menyulitkannya. Dia ingat dia dah okey dah settle lah.
Dia dah tinggal dalam kaumnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap kan. Dia pun ditelan oleh ikan tadi, maka dalam keadaan yang gelap kan. Gelap, malam yang gelap kan, kemudian lautan yang gelap, perut ikan yang gelap. 3 kegelapan. 3 kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus AS. Maka dia pun membaca di dalam keadaan 3 kegelapan itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maknanya dia beristighfar, bertaubat. Jadi orang yang sabar ni yang pertama sekali ialah orang yang beriman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang akan dapat rahmat dan barakah. Yang kedua, bila berlaku musibah, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan sebut, dia akan yakin tentang semua ni milik Allah dan Allah akan ambil balik. Nombor 2, apabila berlaku musibah pada dia, maka dia serahkan diri kepada Allah macam mana Musa. Bila Firaun dah kepung dia, dia serah kepada Allah SWT, maka Allah pelihara dia. Yang ketiga ialah apabila berlaku satu kezaliman, satu kesusahan pada dia, sehingga Nabi Yunus AS telah ditelan oleh ikan besar lah kan, nak sebut sini. Akhirnya dia pun bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama, hakikatnya kita sedar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita menyerah kepada Allah, Allah pelihara kita. Yang ketiga ialah kita bertaubat. Maka dia pun bertaubat, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang yang zalim. Maka Allah fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka Allah SWT pun memperkenankan doanya. Jadi bila orang dah dapat musibah ni, dia pun bertaubat kepada Allah, maka dia pun diperkenankan doanya. Wa najjaynahu minal gham, iaitu dia juga dibebaskan, diselamatkan daripada kedukaan, duka cita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan mereka itulah kami selamatkan. Allah selamatkan. Jadi Allah bagi musibah kepada seseorang. Kita akhir zaman ni, Allah bagi musibah pada kita, sebenarnya Allah nak selamatkan kita. Kalau Allah bagi kesenangan pada kita, mungkin masa tu kita lalai lara ikut apa? Ikut Dajjal. Tapi Allah bagi musibah, orang beriman ni musibah, Allah bagi susah. Kenapa? Sebab Allah nak selamatkan orang beriman. Itu kita nak kena faham macam tu kan. Bukan kita kata negatif kan. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 173 174 saya baca mana? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka itulah ada orang mengatakan sesungguhnya manusia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu. Jadi dalam ayat yang keempat ni pula cerita pasal musuh nak serang kita, musuh nak kepung kita macam sekarang ni lah. Kepung kita, serang kita, pergi mana-mana nak suruh kita ambil apa yang kita tak nak ambil kan. Kemudian maka perkataan itu, bila dia kata musuh sedang menyerang kamu, musuh sedang kepung kamu, maka perkataan musuh sedang menyerang, mengepung tadi menambahkan keimanan kepada mereka. Maka mereka pun kata apa? Mereka mengatakan kalimah thayyibah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah menjadi penolong kami, cukuplah Allah menjadi penolong kami, sebaik-baik pelindung. Maka kembalilah mereka dengan nikmat, dapat nikmat juga dari Allah, maka mereka tidak mendapat bencana, tak dapat bencana. Jadi sebab sini, bila Allah bagi kita satu kesusahan, orang kepung kita, musuh kepung kita, musuh ancam kita, sebenarnya Allah nak selamatkan kita. Itulah orang yang faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak bimbang, dia tak takut, sebab dia tahu itu merupakan tanda Allah nak selamatkan dia. Dia pun kata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memelihara aku, melindungi aku. Kemudian dalam surah Anbiya ayat 83-84, wa Ayyub, ini kisah Nabi Ayub pula. Tadi kisah Rasulullah SAW, ini kisah Nabi Ayub. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyeru kepada Tuhannya.
ketika dia menyeru kepada Tuhannya, iznada rabbahu anni massanin niyadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Ayub alaihissalam kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau lah Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Dan sebut sini Ayub tak minta sembuh, malu dia nak minta sembuh ke Allah. Kan dia kata apa? Ya Allah, Engkau maha mengetahui aku sakit, Engkau lah maha penyayang maha pengasih. Dia tak minta sembuh, maka Allah bagi kesembuhan. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri. Maka Allah Taala memperkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya. Bukan saja penyakitnya sihat, penyakitnya okey, kemudian dia kembali kepada keluarganya dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Keluarga bertambah besar, anak-anak dapat anak lagi sebagainya. Inilah rahmat daripada Allah, menjadi peringatan kepada semua. Jadi Hasan Al-Basri kata apa? Daripada 5 ayat ini, kan, barang siapa yang membaca ayat-ayat tersebut dalam keadaan ketika ditimpa dengan musibah darurat, ada 5 ayat tadi, maka Allah akan menghilangkan semua kesulitan yang dihadapinya. Semua kesulitannya, kerana Allah telah berjanji dan memastikan bahawa apa yang ada dalam ayat tersebut akan diberikan kepada siapa yang membacanya. Ingatlah bahawa kepastian Allah tidak mungkin dibatalkan. Janji Allah pasti tepat. Jadi ada 5 ayat. Saya ulang ayat tu. Yang pertama sekali ialah surah Al-Baqarah 155, 157. Ini apabila kita mendapat musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua surah Mukmin 44-45. Itu tentang Musa yang dikepung oleh Firaun. Baca ayat ni. Kemudian Allah bebaskan mereka. Ini ayat yang Allah sebut pada kita, surah Ghafir ataupun Mukmin 44-45. Kemudian surah Anbiya 87-88. Ini kisah apa? Kisah Nabi Yunus yang buat salah, buat silap. Dengan sebab kesalahan dia, kesilapan dia, Allah hukum dia masuk dalam apa namanya, perut ikan. Allah SWT masukkan dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Kemudian dia pun bertawad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia pun berzikir, bertaubat kepada Allah, Allah selamatkan dia. Yang keempat ialah ayat surah Al-Imran 173, 174. Apa berkenaan siapa ni? Berkenaan Nabi SAW dan berkenaan dengan sahabat-sahabat. Bila kafir, orang munafik kata apa? Sesungguhnya kami nampak orang musyrikin ni sedang berkumpul, nak perang kamu, nak hancurkan kamu. Maka perkataan itu pun menjadikan sahabat-sahabat bertambah beriman kepada Allah. Oh, orang nak serang kita, orang nak hancurkan kita, nak kepung kita. Maka sahabat kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah keimanan dia. Maksudnya cukuplah Allah menjadi pemelihara kami, pelindung kami. Cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah selamatkan mereka. Dan Allah selamatkan mereka. Inilah kita gambarkan. Yang kelima ialah ayat Al-Anbiya 83-84. Bagaimana kisah Nabi Ayub, yang mana Allah juga selamatkan dia, orang yang sakit, orang yang mereka sakit, dalam keadaan diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya. Akhirnya dia membaca ayat, membaca doa, iaitu ya Allah, Engkau lah tahu aku hidup dalam keadaan susah dan keadaan bersusah payah dan sakit. Maka Engkau lah yang maha pemurah, maha pengasih. Maka Allah kabulkan doa dia. Ini ayat 5 ayat ni kita baca ketika kita susah. Sama ada susah itu susah sebab mati anak, mati ni, dikepung sebagainya. Baca ayat ni, baca ayat ni. Kalau kita duduk rumah kita kita dikepung oleh tentera kepung. Baca ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita baca ayat tu sekali, kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta ke Allah, Allah selamatkan kita. Ini kata Hasan Al-Basri rahimallah. Al-Imam Hasan Al-Basri kata, siapa yang membaca ayat-ayat ini ketika waktu-waktu susah tadi, maka Allah akan selamatkan dia. Itulah janji Allah. Itu janji Allah. Maka dengan itu, kefahaman kita tentang istirja' ini, tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sebenarnya akan mengubah kita daripada kesedihan, ketakutan, kesakitan, kepayahan, kesulitan, semua benda yang kita kata musibah tadi, bertukar menjadi kegembiraan, bertukar menjadi kejayaan, bertukar menjadi bahagia. Bila kita faham ni,
Bila kita faham yang ni, maka kalimah ini akan mengubah musibah menjadi nikmat. Musibah menjadi nikmat. Dan mengubah bencana menjadi kesempatan. Bencana menjadi peluang, satu kesempatan. Mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, sedih jadi bahagia. Inilah program yang ada dalam kefahaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan tuan-tuan, siapa ada ni? Siapa yang ada ni? Di akhir zaman ni, tak ada pada orang lain, melainkan pada orang beriman sahaja. Orang beriman saja. Allah akan tolong. Ni janji Allah, Allah akan tolong. Kenapa kita nak takut lagi? Kenapa kita nak sedih lagi? Sedihlah, takutlah, tapi tidak terputus daripada Allah. Tidak terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat ayat-ayat yang digambarkan oleh Hasan Al-Basri ini, maka dia akan menjadikan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebagai yang mengubah musibah menjadi nikmat, bencana yang menjadi peluang, kesedihan menjadi kemenangan dan kebahagiaan. Dan oleh itu, untuk kita nak mendapatkan tarbiyah daripada kesedihan dan itu menjadi kegembiraan tadi, maka hendaklah kita membina satu kefahaman dalam akal kita, dalam otak kita berkenaan dengan bagaimana pengertian hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, dalam sudut tarbiyah, bila sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang pertama kita kena meningkatkan cara kita berfikir, cara kita memahami. Apa cara kita fikir? Yang pertama sekali, otak kita nak kena set up, nak kena ada apa kita panggil dalam bahasa Melayu set up ni, nak kena ada satu persiapan, persediaan. Apa dia? Otak kita kena innalillah, segala yang berlaku musibah semua ni daripada Allah. Kita ni daripada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, Allah akan ambil semua yang daripada kita. Ini set up demikian. Kemudian Allah sahaja yang berhak untuk nak tentukan berapa lama dia bersama kita. Allah yang berhak. Jadi apabila kita dah mula berfikir ke arah situ, maka kita akan bawa kepada perasaan kita, sehingga akhirnya kita akan boleh mengalahkan kesedihan, kesusahan, kemurungan, trauma, stres dan sebagainya. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Tiba-tiba satu ketika berlaku kemarau, berlaku hujan tak turun, air tak ada, rumah kita laparnya nak makan, nak keluar, ada tentera Dajjal, ada tentera musuh nak keluar, kita duduk dalam rumah, terkepung dalam rumah. Macam mana buat? Tak ada makanan, tak ada apa, dikepung sebagainya, tak ada makanan, tak ada apa, lapar, anak dah menangis-nangis ni. Maka kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala ni adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Maka kita nak kembali kepada Allah, kita membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita baca Subhanallah, baik sangka dengan Allah, Maha suci Allah. Segala yang kelemahan, keburukan, musibah semua itu, kan Allah Maha suci daripada kelemahan. Bukan sebab Allah tak tahu, bukan sebab Allah tak sengaja, bukan sebab Allah tak berkuasa, tapi kerana Allah nak menguji kita. Banyak hikmahnya. Subhanallah, baik sangka kita pada Allah. Walhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah. Kita puji Allah. Ya Allah, walaupun aku sakit, walaupun aku dah susah, walaupun aku dalam keadaan musibah, payah, tapi segala puji pada Engkau ya Allah. Kita pulangkan balik pujian pada Engkau, pada Allah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Aku nak mengesahkan Engkau ya Allah. Aku nak mentauhidkan Engkau. Aku nak berubudiah pada Engkau. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Redha Allah lebih besar daripada sakit. Maka kita membaca. Kata Nabi apa? Dalam hadisnya sahih, kata Nabi apa? Ketika zaman, ketika umat Islam diuji dengan kesusahan, makanan tak ada, semua sakit, dikepung sebagainya, maka mereka pun diberikan oleh Allah kekuatan dengan makanan para malaikat. Maka sahabat tanya, apa makanan para malaikat? Itulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Allah menghilangkan kelaparan dia, kehausan dia. Hilangkan kelaparan dia, kehausan dia. Berapa lama kita boleh tahan lapar? 3 bulan. Kita tak makan 3 bulan boleh tahan, insya-Allah. Terutama lagi gemuk orang tu, kan. Mungkin lagi tahan lama lah, banyak lemak, kan. Muscle.
Lalas, muscle hilang, lepas tu jadi tulang dengan kulit je. 3 bulan tanpa makan, insya-Allah. Air berapa lama? Mungkin seminggu agaknya. Jadi minum air sikit-sikit, minum air sikit-sikit. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Air habis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Makanan habis, air habis, alamak. Tak ada dah apa dia. Ibu, Umi, makanan dah habis, air dah habis, semua dah habis dah. Kita tak boleh keluar ni sebab apa, kena kepung ni. Kalau keluar nak kena 2 dos. Nak pergi kedai tak boleh. Nak beli tak boleh, kena kepung. Contohnya lah, contoh maka kita tak apalah, mainlah anak-anak kita minta ke Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, minta ke Allah, serah diri kepada Allah, tunduk pada Allah, baik sangka dengan Allah. Maka kata Nabi apa dalam hadis tu? Maka Allah berikan kekenyangan pada mereka. Mereka kenyang. Allah bagi makan dia. Bukan Allah bagi roti canai 10. Allah bagi teh tarik 10. Tak. Allah bagi kenyang. Hanya dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ini dengan kefahaman yang betul. Dengan kefahaman yang betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kita boleh Allah tolong. Sebab Allah dah jamin dah ganti tolong dia. Kalau sampai ajal kita, matilah kita. Tapi kalau ada lagi umur kita, Allah bagi makanan kat kita, kenyang kita, tiba-tiba kenyang. Sehingga kata Nabi, mereka di akhir zaman tidak ada makanan, maka mereka pun membaca membaca makanannya malaikat, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Maka pada masa itu mereka pun diberikan oleh Allah kekenyangan dan hilang haus hilang, kenyang. Kemudian sehingga mereka tidak takut lagi kelaparan selepas itu. Tak takut dah lapar. Dah tak takut lapar dah, sebab masa itu Allah bagi kenyang. Tak tahulah yang masuk tu angin ke apa, tapi kenyang. Hiduplah, tak mati. Ini Rasulullah sebut ni, sallallahu. Macam mana boleh dapat macam itu? Bila seseorang itu memahami akan hakikat. Jadi kita kena upgradekan kita punya otak, akal kita, kefahaman kita ni. Nombor 1, kena upgradekan keimanan kita ni, cara kita berfikir. Ini semua daripada Allah. Daripada sekarang. Jangan masa dah Dajjal dah kepung kita, baru kita fikir, oh ni daripada Allah. Tak jadi. Sekarang ni. Daripada sekarang ni kita kena mula dah. Tengok rumah kita, inna lillah, ni milik Allah. Kita hanya pegang amanah, kita hanya diamanahkan, kita ditanggungjawabkan, kita akan ditanya. Tengok kereta, ini milik Allah. Tengok anak-anak, ini milik Allah. Tengok isteri, comel lote isteri, ini milik Allah. Tengok suami, handsome, ini milik Allah. Semua yang kita nampak, inna lillah. Ini kita kena siapkan sekarang. Kemudian wa inna ilaihi raji'un. Allah akan ambil nanti. Allah akan ambil satu hari nanti. Dia ada ajal dia. Wa kulli ummatin ajal. Setiap umat itu akan ada kematiannya. Setiap sesuatu itu akan ada ajalnya. Semuanya Allah akan ambil balik. Allah akan ambil balik rumah, Allah akan ambil balik kereta, Allah akan ambil balik makanan, Allah akan ambil. Semua Allah akan ambil balik. Rezeki sebagainya kan. Maka kita bersiap. Maka bila sampai waktunya, susah masa tu. Masa tu kena kepung. Masa tu tak ada makanan dah kat rumah. Tak ada makanan dah. Dah tak ada air pun, tak ada dah. Semua dah tak ada. Maka kita hanya ada Allah. Kita berkata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Tak percaya, tuan-tuan tengoklah nanti. Bila kita kena kepung, itulah makanan kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Baca sama-sama dengan anak. Menangislah. Tetapi subhanallah, kita baik sangka dengan Allah. Maha suci Allah daripada kelemahan, Maha suci Allah daripada keburukan, Maha suci Allah daripada kebinasaan, Maha suci Allah daripada segala kedhaifan. Allah yang Maha Agung. Subhanallah, walhamdulillah, ya Allah, walaupun aku lapar, walaupun aku susah, walaupun aku diancam, dikepung, subhanallah, alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah. Aku puji Engkau ya Allah, Engkau lah yang Maha bijaksana. La ilaha illallah, kan? Kita kata, aku hanya nak berubudiah pada Engkau, mentauhidkan Engkau, mengabdikan diri pada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allah akbar ni apa? Maknanya segala yang ada di depan kita ni tidak lebih besar daripada Allah.
Dajjal tak lebih besar daripada Allah. Tentera Dajjal tidak lebih besar daripada Allah. Semua yang ada makhluk hanya Allah. Jadi kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita baca kan? Baca. Tiba-tiba Allah bagi kenyang. Kenyang. Siap sedawa itu kan. Siap sedawa lagi. Jadi Allah bagi kenyang. Nabi sebut macam ini bukan saya sebut. Nabi sebut hadis ni. Jadi kita kena betulkan pemikiran kita, betulkan kefahaman kita daripada sekarang. Daripada sekarang kita kena betulkan. Tengok satu nak rasa ni Allah punya, Allah akan ambil nanti. Jadi bila sampai waktunya tu, besok makanan tak ada, Allah ambil makanan. Air tak ada, Allah ambil air. Jadi ya Allah, kalau kau bagi aku nyawa, ya Allah aku boleh hidup lagi ni, maka ya Allah kau redha, kau bagilah aku makanan. Allah bagi makanan. Allah tak bagi makanan setakat makanan roti canai 10 keping, mi goreng apa dah. Allah bagi kenyang terus. Kenyang terus. Terus kenyang. Ini Allah punya kuasa. Kemudian selepas itulah apabila kita mula memahami akan hakikat inna lillah wa inna ilaihi rajiun, semua ni milik Allah, semua akan Allah akan ambil, maka baru kita boleh memprogramkan ikhlas. Baru kita boleh ikhlas. Mari kita nak beramal. Kita nak beramal, kita nak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang paling susah sekali dalam beramal ni ialah ikhlas. Ini nak membebaskan daripada syirik. Jadi bila kita tahu kita ni milik Allah, kita akan kembali pada Allah, tentu tak boleh lari dah. Kita kena ikhlas. Kena ikhlas. Maka sebab itulah balasan yang besar Allah bagi kepada kita apabila kita mula mengikhlaskan diri kita. Bila musibah datang, bencana datang, maka kita pun mula mengikhlaskan diri kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi sampai peringkat nak sebut pun tak larat. Sebut pun tak larat. Subhanallah, nak sebut subhanallah tak larat. Dah lapar sangat. Dah haus sangat. Takut sangat. Subhanallah, alhamdulillah, panjang sangat. Ustaz, panjang sangat tu Ustaz, tak apa. Sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut, maka dia akan meningkatkan ikhlas kita, meningkatkan ikhlas kita, tauhid kita. Tak larat dah. La ilaha illallah, tak larat dah, lapar sangat. Sebutlah Allahu, 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 Allahu. Sebut nama Allah. Kita mengikhlaskan hati kita. Jadi dari sinilah kita akan melihat sesuatu yang terbaik, insya-Allah. Baik, jadi sebenarnya setengah tempat Sabah tu dah masuk maghrib ni, 6.30 nak masuk maghrib ni kan, dan sebagainya. Jadi tak apalah, kita akan tangguh dulu kan. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan sambung. Kuliah duha mungkin tak boleh besok, kita terpaksa buat zuhur ataupun asar. Kita akan sambung, insya-Allah kita akan bincang tentang beberapa kisah yang berlaku sebelum ini sebagai contoh, dan juga apa yang Allah bagi. Allah akan bagi hidayah pula, hadiah. Allah akan bagi hadiah pada orang yang memahami hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hadiah Allah, insya-Allah kita bincang besok. InsyaAllah kita bincang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma رابطتها وأدمتها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها نشاتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفؤوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية
ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته